Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Expo Bina Brunei 2024 kerjasama berterusan pelbagai pihak bagi merangsang pembangunan industri pembinaan. Pelaksanaan kempen Isi Selamat Rasa Selamat terbukti berkesan dengan penurunan jumlah insiden di stesen-stesen minyak di seluruh negara. Lima buah rumah bantuan termasuk 3 buah di daerah Temburong akan dibina oleh Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bermula November ini. Pembinaan rumah-rumah tersebut akan dilaksanakan oleh 2 buah syarikat tempatan. Projek bantuan perumahan di bawah bantuan skim perumahan yayasan dikhususkan kepada rakyat dan kurang berkemampuan dan keadaan tempat tinggal mereka daif dan tidak selamat untuk didiami. Majlis menandatangani kontrak perjanjian pembinaan rumah bantuan di bawah bantuan skim perumahan yayasan berlangsung petang tadi di Kompleks Bangunan Yayasan di Ibu Negara. Menyaksikan penandatanganan kontrak perjanjian yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Menandatangani kontrak bagi mewakili yayasan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku ahli Lembaga Pengarah Yayasan dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan yayasan, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku pengarah urusan yayasan dan wakil syarikat yang dilantik. Dengan konsep dan reka bentuk pembinaan lebih moden dan setara menggunakan teknologi semasa, projek tersebut dijangka dapat disiapkan sepenuhnya dalam jangka masa pendek. Dengan tema Build Brunei Better atau Membangun Brunei dengan Lebih Baik, Expo Bina Brunei 2024 wadah kerjasama berterusan antara kerajaan, sektor swasta dan institusi untuk memajukan dan merangsang pembangunan industri pembinaan. Expo dibukakan untuk kunjungan orang ramai selama 4 hari sehingga hari Sabtu ini di sebuah pusat membeli belah di Prakas. Merasmikan Expo Bina Brunei 2024. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah cemerlang industri pembinaan ACIP bagi mengiktiraf syarikat kontraktor yang berdaftar di bawah Kementerian Pembangunan yang berjaya menyempurnakan projek pembinaan dengan prestasi cemerlang. Kempen Isi Selamat Rasa Selamat berkesan dalam hubungan antara sektor awam dan swasta berdasarkan perkongsian elemen-elemen strategik negara yang membolehkan orang ramai bergerak menuju kepada penambahbaikan tingkah laku dengan menjadi pengguna yang berhemah. Berucap semasa majlis perasmian kempen Isi Selamat Rasa Selamat, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan usaha bersepadu tersebut adalah sangat digalakkan dan terbukti berkesan serta memberi impak positif kepada setiap industri. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah pusat membeli belah
di Kampung Salam Bigar. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa berkata, statistik negara telah mencatatkan jumlah penurunan insiden di stesen-stesen minyak di seluruh negara semenjak tertubuhnya kempen tersebut dengan penunjuk prestasi utama KPI BSM dalam menjalankan tugas memberi kesedaran dan peneguran. Dalam salah satu fokus untuk membina kapasiti semua pekerja juga ialah amalan terbaik dalam intervensi awal. Saya juga difahamkan bahawa salah satu penambahbaikan yang ketara juga ialah pihak stesen membuat laporan dengan segera untuk insiden-insiden yang terjadi di stesen minyak kepada BSM. Ini adalah penting bukan sahaja di stesen minyak tetapi di mana-mana sektor. Kempen isi Selamat Rasa Selamat merupakan peluang untuk memberi kesedaran tentang keselamatan di stesen-stesen minyak. Dengan komitmen berterusan, BSM mengukuhkan piawaian keselamatan dalam memastikan pengisian minyak yang selamat untuk orang ramai. Sebuah lagi masjid baharu di bawah peruntukan Rancangan Kemajuan Negara berjumlah 4.3 juta ringgit siap dibina di Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau. Pagi tadi diadakan majlis menyertu bangunan masjid baharu tersebut. Menyertainya Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Keseluruhan kapasiti Masjid Baharu Rancangan Perumahan Negara Kampung Mengkubau ini boleh menampung kira-kira 2,000 jemaah. Antara kemudahan yang disediakan di masjid tersebut termasuk bilik kuliah dan bilik pengurusan jenazah. Pelaksanaan sistem yang kukuh penting untuk mengurangkan sebarang risiko berlaku di tempat kerja. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sempena sambutan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam, satu upacara menanam pokok diadakan di Muley Community Garden, daerah Yeongdeungpo, Seoul, Republik Korea. Ia merupakan sebagai simbol persahabatan berkekalan dan perkongsian berterusan antara kedua-dua negara dengan komitmen bersama untuk menangani perubahan iklim dan mempromosi pemeliharaan hutan. Antara yang menyertainya, Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Noriah binti Pengiran Laila Wijaya Pengiran Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Korea, Dayang Nur Alinda binti Haji Ibrahim, Timbalan Setia Usahatetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Tuan Kim Dong Bee, Pengarah Am Hal Ehwal ASEAN dan Asia Tenggara, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea. Upacara dianjurkan dengan kerjasama antara Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Seoul, Pertubuhan Kerjasama Hutan Asia dan daerah Yeongdeungpo dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea serta Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Negara Brunei Darussalam. Pasukan kedua bagi misi bantuan kemanusiaan dan bencana ke Manila, Republik Filipina bertolak hari ini. Upacara pemergian bagi pasukan kedua bantuan kemanusiaan dan bencana Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB berlangsung di Pusat Pergerakan Udara Pengkalan Tentera Udara Rimba. Hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Juga hadir ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif ABDB Bernadette A. Mendoza, Charge d'Affaires dari Kedutaan Besar Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Pasukan kedua seramai 20 orang anggota menaiki 2 buah helikopter Black Hawk S-70I Tentera Udara di Raja Brunei.
Pelaksanaan sistem yang kukuh untuk merekod kejadian di tempat kerja adalah penting untuk mengurangkan sebarang risiko berlaku. Dengan pemberitahuan segera dan pendokumentasian kemalangan dan penyakit, ia akan membolehkan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan serta memastikan pematuhan di bawah peraturan keselamatan dan kesihatan tempat kerja. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa bengkel kebangsaan mengenai pencatatan dan pemberitahuan kemalangan dan penyakit di tempat kerja. Bengkel diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara. Berucap semasa bengkel, Awang Haji Nur Yasmin bin Haji Muhammad Nur, pembangku pengarah bahagian pematuhan dan hal ehwal antarabangsa, pihak berkuasa Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar, Shena berkata, pendekatan proaktif membantu untuk mengelakkan kejadian serupa daripada berlaku pada masa hadapan selain memastikan pekerja yang terjejas menerima rawatan perubatan tepat pada masanya dan sokongan ke arah pemulihan. Masalah kesihatan mental menjadi topik perbualan hangat pada masa ini yang melibatkan kecelaruan mental, kemurungan, gangguan emosi, kurang fokus dan banyak lagi. Namun sekumpulan pengusaha tempatan mengambil inisiatif menjadikan gubahan bunga sebagai terapi ketenangan minda. Laporan lanjutnya bersama Aisyah Jailani. Pendekatan menjaga kesihatan mental secara holistik diambil oleh Jiwa.bn bersama Flower Journal untuk menganjurkan bengkel gubahan bunga. Bengkel tersebut mampu memberikan sokongan kepada perkembangan pribadi serta meningkatkan kesihatan mental peserta. Lebih penting lagi, ia sebagai terapi yang mampu membawa ketenangan minda. Kepekaan minda untuk memfokus kepada masa pada ini dan bukan daripada masa depan atau masa lalu. Kerana kalau kami terlalu berfikir tentang masa depan, masa lalu, ia boleh membawa kepada kebimbangan dan boleh kemurungan. Tetapi mindfulness adalah perkara yang boleh dipraktis. Semua yang Tani buat ini sebenarnya pengungkayahan dari kudrat Allah SWT, and with nature, with flowers, kami dapat orang menghargai macam usaha-usaha menggubah itu, walaupun simple usulnya, tapi sebenarnya dapat membawa ketenangan lah. Melalui bengkel tersebut, para peserta dapat mempelajari sesuatu yang baharu. Anyway, it's also for like our mental well-being. So when we do the flower arrangement, kami actually in that take care of other things. Arranging flowers, you are also expressing your creativity, and then you're also being present in the moment, because once you're focused on the flowers and arranging the flowers. I meet lots of people here. Belajar new skills. I love flower, but then I don't have that skills. No one there to teach me. I learned how to arrange flowers slowly, and I really enjoy it. Dengan mengembangkan kreativiti melalui gubahan bunga, individu bukan sahaja boleh mendapatkan ketenangan jiwa dan minda, bahkan ia boleh menjadi terapi penyembuh kepada masalah kesihatan mental. Laporan Aisyah Jailani untuk Berita RTB. Berikutan sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, tamu bulanan Anjuran Pertubuhan Warga Mas akan diadakan dengan lebih kerap. Tamu bulanan diadakan di Ibu Pejabat Persatuan tersebut di Jalan Utama, Brakas. Tamu bulanan ini merupakan salah satu kegiatan yang dikendalikan oleh Biro Ekonomi Pertubuhan tersebut. Ia bertujuan menjana ekonomi ahli-ahli persatuan di samping mengeratkan silaturahim dalam kalangan persatuan dan orang ramai. Memandangkan sambutan yang baik daripada orang ramai, khasnya ahli-ahli pertubuhan warga Mas, mungkin kami akan mengadakannya lebih kerap lagi lah, mungkin sebulan 2 kali atau seminggu sekali lah.
3 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi siasatan lanjut setelah gagal mengemukakan sebarang dokumen yang dipercayai tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Kesalahan didapati semasa operasi kabat yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belait di sebuah penginapan pekerja asing di Mukim Liang dan Mukim Belait. Sementara itu, dalam operasi yang menyasarkan projek pembinaan di Mukim Seria, 3 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang. Tahanan dibuat atas kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh, tidak bekerja dengan majikan asal dan bersubahat mengambil warga negara asing berkenaan untuk bekerja tanpa pengetahuan majikan asal. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jasri mengeluarkan denda kompaun sebanyak RM100 seorang ke atas 2 individu kerana melakukan kesalahan melanggar bab 12-1 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu kesalahan membuang puntung rokok di kawasan bangunan komersial Kampung Sengkurong. Muhammad Syamrullah bin Hamni dan Nanda Apri Sandi diberi tempoh dalam masa 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda kompaun. Jika gagal menjelaskan bayaran denda kompaun, individu berkenaan boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM1,000 dan tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan pertama. Dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan denda tidak kurang RM3,000 dan tidak melebihi RM9,000. Dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Seorang lelaki warga asing dikendaki untuk membantu siasatan pasukan polis Diraja Brunei. Muhammad Ibrahim Mollah, warga negara Bangladesh, memegang kad pintar bilangan 51229442. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Jabatan Siasatan Jenayah di 3222-957 sambungan 142 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Kempen kejohanan futsal Liga Perdana Brunei bagi musim 2024-2025 membuka tirainya semalam. Kejohanan anjuran Liga Bola Sepak Yakin itu berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Perlawanan pembukaan menyaksikan Shah Kampung terpaksa akur selepas tewas kepada PES 28. Kejohanan ini merupakan kesinambungan dari kejohanan futsal Liga Elit Brunei yang dilancarkan pada 5 Oktober lalu. Liga ini juga menjadi platform bagi memperkukuh dan meningkatkan lagi pembangunan sukan futsal di negara Brunei Darussalam.